Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Taala rezekikan kita dapat mengadakan podcast anjuran Madrasah Riba Al Mustafa. Cuma kali ini podcast istimewa lah sikit, ditaja oleh Nasi Kuku Suryani di Maidin Tunjung, Kota Baru lah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan pasal rezeki yang halal. Cuma sebelum itu insya-Allah kita tanya kepada tuan kedai dulu. Tanya tuan kedai cerita pasal kedai ni sikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempunyai butik kedah. Salah satu daripada kedah tu kita ada tiga nasi kuku, dan 3 lagi nasi ganda. Dari kedai kita, SU kita di Stadium Sultan Mahmud Kepak, situ nasi kuku stadium. Dan kita ada juga di Cawangan Cerai, dekat Klinik Primer Cerai. Lepas tu kita ada juga sini lah di Maidin Tunjung. Lepas tu untuk nasi kandar pula kita ada Tamai Bendahara, Maidin Kebakian, dan juga di Lembah Sirih. Setakat tu. Jadi pihak madrasah dahulu kita ucapkan terima kasih Ustaz kerana special lah hari ni podcast kita ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, insya-Allah kita nak nanyalah tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhaizat. Bila kita nak kecek pasal rezeki yang halal ni Ustaz, kita nak tahu boleh ke tak maksud rezeki tu gapo Ustaz? Takrif rezeki tu gapo di sisi ulama-ulama. Silakan Ustaz. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Jadi sebagaimana rujuk kepada soalan apakah maksud rezeki itu sendiri. Maka rezeki itu menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, maksud rezeki itu kullu syai'in yuntafa'u bihi, setiap benda yang kita ambil manfaat dan faedah daripadanya. Sama ada faedah itu jenis zahir ataupun jenis batin, jenis jasmani ataupun jenis rohani. Maka rezeki ini ada yang berbentuk zahir seperti rezeki makan, rezeki minum, rezeki tempat tinggal, rezeki harta kekayaan. Itu semua dikategorikan di dalam rezeki. Dan juga rezeki ini dibahagikan juga yang itu rezeki bangsa rohani. Yakni rezeki iman, kita boleh beriman dengan Allah Ta'ala, itu satu rezeki. Kita dapat kesihatan, kita dapat iman, kita dapat ilmu, itu juga dipanggil rezeki. Maka maksud rezeki itu setiap yang memberi manfaat kepada manusia. Tak semestinya benda yang ia miliki itu dipanggil rezeki. Kerana kadang-kadang benda yang kita miliki, kita belum lagi mengecapi dia. Jadi setiap benda yang kita kecap, sama ada berbentuk zahir ataupun batin, itu dipanggil rezeki. Itu sajalah sebagai pengertian ataupun takrif rezeki buat soalan yang pertama. Bismillah. Ustaz atas pencerahan. InsyaAllah soalan kedua kita nak tanya kepada Al-Fadhil Tuan Muda kita, Ustaz Syazwan. Ustaz, adakah cari rezeki itu ibadat soalan dia? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada hos pengurusi Ustaz Syazwai kerana menjemput. Alhamdulillah. Jadi soalan tadi berkenaan wajib atau tidak kita apa? Adakah rezeki itu ibadah? Bahkan rezeki sendiri Rasulullah SAW tuntut kita untuk cari. Sebagaimana dituntut, difardukan kepada kita untuk cari rezeki yang halal. Maka itu satu kewajipan. Sebagaimana ibadat satu kewajipan, maka rezeki juga di kategori satu kewajipan. Dan hukum dalam Islam ni apabila wajib, sunat berlaku tu, dia tak pergi saja dengan kehidupan kita tanpa dia dikira ibadat. Maka sudah pasti mengambil, mencari rezeki itu satu ibadat. Lebih-lebih lagi cari benda halal, satu ibadat. Maka walaupun kita kata mencari rezeki, satu pencarian yang Allah Ta'ala sudah tetap dah. Biasa dalam hadis kata, ditetapkan kita, ditulis dah rezeki. Ajar, maut, semua sekali. Maka rezeki sudah ditetap dah. Cumanya, apa cari? Kerana menyatakan hamba kepada Allah Ta'ala tu ya. Di situ kita boleh ibadahnya. Ada pun rezeki, sudah dijamin dah. Kerana seperti Ustaz Mahezak kata tadi, rezeki itu satu benda yang kita manfaatkan. Walaupun kita miliki, kita kira rezeki dah. Kerana apa? Rezeki terasa kita memiliki. Rasa memiliki itu rezeki dah. Bukan diri benda tu. Kalau makan nasi, nasi masuk. Rasa kenyang nasi, apa tu rezekinya. Jadi beza. Sebab tu orang rezeki rezeki mamluk dimiliki, rezeki madmu ada berlaku. Maksud dimiliki tu kita boleh rasa milik tu. Serah sedap dah. Maka rezeki yang kita cari, kita usahakan tu adalah dikira satu ibadat mengikut agama Islam. Kerana supaya kita semayang fardu supaya cari rezeki begitu juga. Tinggal cari rezeki saja begitu tak boleh juga. Jadi boleh pahala Ustaz cari rezeki. Boleh pahala. Atas niat kita. Kalau kita khabar bahasa benda tu adalah ibadat, boleh pahala. Masya-Allah. Pencerahan. Jadi cari ibadat ni cari ibadat pula. Cari rezeki ni tak salah dah Ustaz ni. Dalam agama kita tak salah. Insya-Allah yang seterusnya Ustaz, ada pertanyaan ni, rezeki ni ada banyak jenis ke Ustaz? Dia tanya soalan rezeki ni banyak jenis ke? Jadi tanya masalah rezeki ni banyak jenis ke tidak nah. Jadi amun nak setuju sikit jawapan daripada Ustaz Syazwai kita, masalah rezeki itu ibadat memanglah. Tentu dah ibadat kerana setiap benda yang membawa kita kepada mengikut perintah Allah Ta'ala itu dipanggil ibadat. Sekalipun kita nampak benda itu makan, minum, beli kenderaan, nampak benda itu tidak ada kaitan dengan ibadat, tetapi ia merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Tuhan kata dalam hadis sebut talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh kepada setiap orang Muslim. Maka mencari rezeki itu pasti dah ibadat. Jadi masalah rezeki itu berapa jenis? Maka ulama membahagikan saat ni soalan pertama. Saat ni Amos sebut dah. Pembahagian rezeki terbahagi kepada dua, rezeki zahir dan rezeki maknawi. Rezeki yang berbangsa zahir yang kita dapat nampak, dapat gapo, dapat tengok, dapat. Manakala rezeki maknawi pula rezeki yang kita rasai. Orang lain tak nampak keimanan kita, ketakwaan kita, takut kita kepada Allah Ta'ala tu tak nampak. Tetapi benda ini dapat dirasai. Juga dipanggil rezeki, ilmu pengetahuan. Sekalipun tidak ada beza kita berada di sebelah seorang yang jahil dengan seorang yang alim, tetapi orang yang alim tu merasai sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil rezeki maknawi, rezeki yang tidak dapat dilihat. Dan ada ulama membahagikan sebagaimana Ustaz Syazwai ada sebut saat ni,
rezeki terbahagi kepada 4 sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Minhajul Abidin. Terbahagi rezeki itu kepada 4. Pertama dipanggil rezeki mamluk. Rezeki pemberi Allah. Tetapi tak semua kita dapat mengecapi harta yang kita simpan tak ni. Tapi kita memiliki harta itu sudah dipanggil rezeki dah. Maka dipanggil rezeki mamluk. Kedua, rezeki maksum. Rezeki yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz berapa kehabuan kita di atas muka dunia, tempoh umur kita, rezeki yang kita akan perolehi itu dipanggil sekalipun belum kita perolehi. Contohnya rezeki pada esok hari. Rezeki pagi akan datang. Maka kita belum perolehi. Tetapi sudah dibahagi dah. Ditulis dah untuk kita rezeki ini bahagia kamu. Maka itu dipanggil rezeki maksum. Yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Ketiganya dipanggil rezeki mau'un. Mau'un. Yakni rezeki yang dijanjikan jika kamu melakukan sesuatu. Contohnya ayat Al-Quran berbunyi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni macam-macam lah. Ada orang cepek di kedah-kedah. Untuk manfaat dan kelebihan khasiat dia supaya rezeki cepat datang. Dan murah rezeki, perniagaan kita akan untung. Rezeki mang'uk ni disyaratkan. Seperti ayat Quran kata, sesiapa yang takut kepada Allah, bertakwa. Wa may yattaqi yaj'al lahu makhraja, Tuhan akan beri kelepasan kepada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Tuhan akan beri rezeki kepada dia sehingga dia tak boleh nak kira. Banyaknya rezeki kalau dia bertakwa kepada Allah. Maka syarat rezeki ini bertakwa. Ini dipanggil rezeki mau'u. Rezeki yang ada perjanjian dia. Kalau kamu takwa, kamu akan boleh. Ketiga, keempatnya rezeki madmu. Rezeki madmu ni rezeki yang kita kecapi seharian dan sepanjang kita hidup di muka bumi ini. Kita hidup 60 tahun, yang kita kecapi, yang kita rasa, itulah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita kerja, kita tak kerja, kita cari, kita tak cari. Sehingga ke satu hadis sebut, jika seseorang nada an rizkihi, lari daripada rezeki, nescaya rezeki akan cari dia sebagaimana mati mencari diri dia. Tak boleh lari daripada rezeki kita. Sebagaimana daripada mati kita tak boleh lari, begitu juga daripada rezeki kita tak boleh lari. Ni rezeki madmum. Memang hak tu kita tak kerja pun dia akan mari hak tu. Takdirnya contohnya kita akan ditakdirkan minum air pada malam hari ni. Kita tak buat kerja kau, kita akan kena minum air tu. Tu rezeki madmum. Rezeki ni sebagaimana disebut dalam satu hadis, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jika kamu takut dan kamu bertakwa kepada Allah, menyerahkan urusan kamu kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kamu, beri makan, jaga kehidupan kamu. Sebagaimana Tuhan juga lah yang memberi rezeki kepada seekor burung. Berpagi-pagi dia lapar, balik petang ia kekenyangan. Maka hak tu 4 jenis rezeki yang Imamul Ghazali membahagikan dia. Wallahu a'lam. Apa ni Sat? Cari rezeki tu nampak macam rupa dunia dia. Jadi tak ada masalah lah katanya. Dok, kita tak ada istilah rupa dunia. Rupa dunia memang kita duduk atas muka dunia. Maka tak ada istilah orang rupa akhirat di atas muka dunia. Tentu dah dia hatu. Kalau dia rupa akhirat ni hatu saja di atas muka dunia. Maka kita sebut dah ibadat ni sebagaimana Ustaz Syazwai kata, kalau niat kita untuk menjunjung perintah Tuhan, pasti ibadat. Ibadat di atas muka dunia semua rupa dunia. Hatta semaya sendiri kita akad tangan dunia belaka, baju pakaian kopiah kita seluar tu dunia. Tetapi kalau mengikut perintah Allah, nilai dia ditukar menjadi rupa pahala pada hari akhirat. Gitu. Jadi akhirat Allah. Yalah walak tak. InsyaAllah seterusnya Ustaz Wai kita pula Ustaz. Orang tanya pula pasal setengah orang tu dia buat kerja haram. Lepas tu kalau orang tanya dia buat kerja haram, tak apa, ni rezeki dia ayat gitu. Ni rezeki hamba ni.
Jadi mana tu Ustaz? Kira rezeki juga kau kalau bagi hari boleh kita. Dia masalah rezeki ni dia sudah ditetapkan seperti kita royak tadi. Maka dia ada hak Tuhan tertulis atas seseorang tu halal, dia ada yang tertulis haram. Tapi tak boleh nak salah Tuhan kerana Tuhan usaha ikhtiar. Sebagai mu kena ngaku bahawa usaha mu. Bukan hak Tuhan. Bahagia balik Tuhan dia sedia dah. Mu nak lari lagu mana dia tetap dah. Tak sudut kira sebab Tuhan ni tak masuk syurga neraka. Tapi atas usaha ikhtiar mu masuk syurga neraka. Maka ketika tu dia ada rezeki halal, dia ada rezeki haram. Maka supaya kita kata tadi kita duduk dengar dalam banyak-banyak kita duduk cara lah. Anak muskil sikit ni. Nak nanya soalan. Ada maksud ni. Rezeki ni lagu mana? Jadi seakhir-akhir kita royaknya rezeki ni supaya benda kerja, pitih, makan tu ya. Sebenarnya rezeki ni terlalu luas. Bila disebut oleh Ustaz Muhaizat tetap takrif dia ma yuntafa'u bihi tu terlalu luas tu. Apa yang kita bahas malam ni hak daripada tadi hijab gapo tu manfaat yang sedikit saja daripada diri kita rasa benda tu. Hak manfaat banyak lagi gapo? Afiat. Afiat satu rezeki lebih daripada harta. Tu rezeki. Tuhan cuma mana afiat. Tuhan cuma mana orang ni sakit. Tu rezeki dia. Sakit, afiat. Lagi gapo lagi? Takwa, maksiat, redha ke Tuhan. Rezeki belaka tu. Hak lebih besar daripada rezeki dunia. Dan kita sepatut balik ke hadis semua tadi kepada rezeki apa saja Tuhan sedia ke kita untuk kita rasa. Nah, bila orang suruh rezeki, rezeki ni mudah rezeki, maksud ni. Dok. Maksud mudah rezeki, mudah supaya kita boleh rasa. Sedapnya pemberian. Bukan diri rezeki. Sebab rezeki ni takkan cukup. Kalau kita kata harta, kalau kita kata harta, kalau nak kira sikit banyak, orang sikit, orang banyak pun tak cukup. Dia nak cuma mana? Jadi hak cukupnya rasa. Bila pandai merasa, rasa cukup. Itu masalah rezeki. Anak setuh batu. Jadi terlalu luas rezeki. Maka hak tadi betul. Ada yang ditakdirkan rezeki itu halal, ada yang haram. Ada yang maksiat, ada yang taat. Sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Sudah tertulis. Siapa akan masuk syurga, siapa akan masuk neraka. Rezeki belaka tu. Tertulis semua dah. Tak boleh nak ubah dah. Di sisi Allah Ta'ala. Cuma balik kita ada usaha ikhtiar. Yang mana usaha ikhtiar, kita tak boleh nak salah ke Allah Ta'ala. Kita ada usaha, kita ada ikhtiar. Wallahu'ala. Alhamdulillah. Jelas molek Ustaz. InsyaAllah kita teruskan lagi. Soalan seterusnya orang tanya Ustaz, dalam apa kita duk mencari rezeki ni, ada kau kisah-kisah hak Ustaz boleh cerita hak jadi kita naik ses sikit lah. Mungkin kata jadi down duk cari rezeki kau kata gini. Silakan Ustaz. Masalah cerita dari sudut mencari rezeki, kita sendiri pun ada cerita. Kerana kita juga yang menerima rezeki Allah Ta'ala juga. Sebagaimana Ustaz Syazwel meluahkan lagi maksud rezeki itu pemberian Tuhan. Kadang-kadang pemberian Tuhan itu apa sahaja yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sama ada benda itu baik ataupun buruk, ia merupakan rezeki bagi seorang hamba. Pemberian daripada Tuhan dia. Maka seorang hamba sepatutnya bersyukur atas semua jenis rezeki. Kerana semua itu pemberian Tuhan. Dia hidup, dia mati, dia sakit, dia apa. Semua itu pemberian Tuhan. Cuma dia yang akan Allah benda itu adakah menjadi pahala ataupun menjadi dosa. Semua pemberian Tuhan. Sama ada kita faham, kalau kita ambil manfaat daripada benda tu, yuntafa'u bihi ataupun tidak yuntafa', semua itu pemberian Tuhan, maka dipanggil rezeki. Tu lebih luas lagi kalau kita kecek lagu tu kak. Duduk saja pun rezeki. Boleh khabar, rasa kewujudan kita sikit tu, rezeki tu. Tak syarat hak ni jauh lagi. Ada kenderaan hak tu terlalu besar sangat rezeki. Berarti hak tu semakin luas lagi. Maka sebab itulah ulama sufi melihat semua pemberian Tuhan itu adalah rezeki. Sama ada halal dan haram itu juga dipanggil rezeki, ahli sunnah menyatakan. Cuma halal dan haram itu adalah tugas hamba. Nak buat benda tu jadi halal kau jadi haram.
Kadang-kadang air kopi ni, ada manusia boleh buat jadi haram air kopi ni. Dia curi jadi haram. Rezeki dia juga air kopi je. Ada dia beli jadi halal. Jadi rezeki ni usaha dan ikhtiar kita yang menyebabkan. Pemberian Tuhan, pemberian Tuhan. Tetapi kalulah seorang tu kecek macam soalan tu kata. Ya buat benda haram orang tanya. Oh, bapa buat benda haram? Ni rezeki Tuhan. Berarti dia telah reda dengan rezeki halal, rezeki haram. Maka jangan malu, jangan segar kalau dia reda, kalau dia duduk dalam neraka. Tu rezeki dia tu. Berarti kalau duduk dalam neraka, kalau tanya, oh rezeki hamba duduk dalam neraka tu. Tapi dia tak sih kalau rezeki neraka. Tak ngaku pula. Tak ngaku pula deh. Tapi kalau buat makan buat benda haram, oh tu rezeki saya. Tapi kalau tu hewi tak apalah, ada alih-alih nak benda haram, hamba wi lagi ngopoh besar lagi, tu neraka. Tak sih pula. Jadi tak boleh lah kalau betul-betul nak reda berlakulah. Nah, sebab itulah. Kalau kita melihat dari sudut Tuhan itu, semuanya baik, maka halal dan haram menurut dari sudut perbuatan makhluk. Jadi, rezeki dilihat, ditinjau dari sudut Tuhan, semua baik. Kerana dia adalah pemberian daripada Tuhan kepada seorang hamba. Tapi ditinjau kepada manusia, dia ada selalu. Ada halal, ada haram, ada gapo. Dari sudut Tuhan tak ada. Sebab tu peribahasa, tajuk yang sama. Kadang-kadang kalau tengok dari sudut Tuhan, tu bismillah, tak ada masalah apa. Tapi apabila tengok dari sudut kita sebagai hamba manusia, ada halal, ada boleh, ada tak boleh, benda ni dilarang, benda ni tak dilarang. Manakala kisah mengenai orang yang mencari rezeki ni, kira-kira siapa dia, banyak cerita lah. Saudara-saudari mungkin hok dengar ni ada banyak cerita lagi, cerita hok mana-mana. Cuma hamba petik satu kisah yang disebut di dalam Imam Ghazali, di dalam kitab Minhajul Abidin dia, mengenai rezeki. Iaitu seorang lelaki, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita wali lah. Rezeki biasa ni takut dia malam tak kanah ni. Rezeki jual burger pun rezeki dah. Tapi kalau rezeki wali ni nampak kanah sikit. Seorang wali dia dapat ilham kata Allah Taala akan beri kepada dia makan mentega, makan keju dengan madu. Esok hari rezeki kamu adalah madu dengan keju. Maka dia nak tahu betul ke tak kita ni tak boleh lari daripada rezeki kita. Sebagaimana hadis hamba sebut lagi, kita tak boleh lari daripada kematian, maka rezeki juga akan mengejar kita sebagaimana kematian mengejar kita. Esok hari tu dia lari daripada rumah dia masuk dalam hutan. Masuk dalam hutan nak lari daripada rezeki dia. Dia kata mungkin duduk di rumah orang akan. Maka dia lari masuk dalam hutan, gapo dia semua lari apa semua masuk. Apabila lagu tu lari daripada rezeki dia, lari daripada jalan orang ramai. Akhir sekali dia duduk dalam hutan, tiba-tiba dia tengok ada sekumpulan manusia. Sesak dalam hutan pula. Ya Rabbi. Dia nak lari daripada manusia tu. Dah Tuhan kata kamu akan makan madu dengan mentega. Lari dia. Tak sih. Akhir sekalinya jumpa dengan sekumpulan rombongan tu. Dia bila kejut dia walak mati. Maka orang ketua dia pun mari tengok. Katanya pengikut rombongan tu kata ada orang sesak ni dalam hutan ni. Kita pun sesak juga ni. Nampak dia macam kelaparan ni. Sudah dia. Kelaparan ni dia ni. Dia jadi jam. Dia biasa orang lapar ni dia akan jadi jam. Maka katanya tu bos dia mari tengok. Nyanyo ni. Okey, wak mari madu. Apabila wak mari madu, kawan tu nak suap madu. Apabila nak suap madu, dia kerah. Tak sih. Nak tahu betul kalau tak rezeki ni. Kalau ke mana tu. Wak lagi, tak sih. Dia kata orang ni jam ni. Dia keren. Mulut dia keren jadi tak boleh nak makan. Dia pun ambil pisau. Ambil pisau dia cokeh mulut dia tuai madu dengan lemak dengan sapi masuk. Memang lagu tu lah kalau orang hilang tenaga ke apa buat. Masuk saja dalam tekuk dia pun bangun suka kah. Terkejutlah rombongan tu. Lalu terkejut lagu mana dia kata saat ni awak pesel, awak sesak awak apa? Dia pun ayat cerita dia. Dia ayat kata dia dapat ilham hari ni saya akan dapat pakai madu dengan. Saya nak lari lagu mana? Saya lari dah dalam hotel lari daripada rezeki saya. Tiba-tiba tengok. Saya tutup dah mulut saya. Awak cokeh juga awak masuk madu. Berarti memang rezeki ni tak boleh lari. Cuma rezeki lagu tu memang ditakdirkan Tuhan. Tetapi kalau kita yang berusaha mencarinya akan dapat pahala. Semua itu hasil daripada usaha dan ikhtiar kita baru dikira dosa ataupun pahala. Manakala pemberian Tuhan, anugerah Tuhan memang tentu dah sudah ditakdirkan. Cuma untuk mendapat syurga ataupun neraka dikira dosa dan pahala. Maka nak dapat syurga melalui rezeki, cari rezeki. Baru timbul istilah pahala.
Ikut area kalau duduk rumah rezeki mari tak mati juga kita. Tapi tak ada istilah pahala dan dosa. Gitulah. Tu rezeki. Salah satu cerita. Baik cerita law ni pun macam-macam cerita mengenai rezeki ni. Wallahu alam lah. Jadi masalah sepuluh cerita tadi tu bukan masalah kita nak cari dosa pahala tu nombor 2 dah. Nah, tapi kebanyakan zaman kita lah ni orang mikir rezeki siapa stres, siapa anxiety, makan ubat sekilo sehari. Berapa tak jadi gila kerana rezeki. Nah, kalau tengok cerita tadi, Tuhan sudah tetap dah lagu mana pun. Tak lari tak Kalau boleh. rezeki kita akan masuk. Hak tu betul benar. Nah, tidur tu betul. Ya pergi dalam hati rezeki ni tu hati tak dah Ustaz dah. Alhamdulillah. Jadi hadirat hok ada sini boleh nanya dah kalau kata ada nak nanya soalan ke ataupun soalan hok dalam dah. Ataupun hok tengok dalam live ni boleh juga kalau kata ada soalan nak tanya dah. InsyaAllah selagi Ustaz orang tanya ni gana nak guna rezeki kau cara hok Tuhan redha dan selagi nak minta ejah petua sikit Ustaz. Petua melariskan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah petua ni Ustaz Uwe banyak lagi tu. Kamu. Ambo jadi wis sikit-sikit sudah lah petua tu dah. Jadi masalah petua untuk melariskan rezeki antara benda-benda petua yang kita boleh buat, di samping petua tu dapat pahala kita buat, di samping tu rezeki kita semakin mudah. Kita tak tahu rezeki kita dah. Tetapi setiap benda atas muka dunia tu buat asbab. Ingat pahal asbab. Takdir sudah ditakdirkan. Asbab sudah ditakdirkan. Musabab sudah ditakdirkan. Tetapi indahnya dunia ini berlaku dengan asbab. Maka antara asbab, sebab-sebab yang menyebabkan rezeki kita semakin banyak, semakin untung, semakin berkat, semakin gapo, semakin bombastik dia panggil rezeki kita adalah pertamanya ulama kata banyak ke berselawat kepada Nabi. Moleknya lepas pada subuh selawat dengan selawat Jibril lah sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali antara ulama. Keduanya amalan sembahyang sunat duha walau 2 rakaat. Minta supaya rezeki pada hari ini berkat dan kita dapat guna untuk kebaikan. Rezeki ni boleh guna untuk kebaikan. Tujuan kita dapat rezeki yang berkat. Antara tanda-tanda rezeki kita berkat, kita boleh guna untuk kebaikan. Antara kebaikan kita boleh guna, kita boleh pergi. Contohnya kita pergi ziarah wali-wali Tuhan, pergi ziarah, pergi buat umrah boleh. Kita pergi ke Mekah boleh. Ziarah wali-wali Allah Ta'ala, tempat-tempat yang mustajab doa. Kita habiskan duit kita kepada benda yang menambah ke iman kita. Mengingatkan kita kepada kita akan kembali kepada siapa. Kita melihat perjuangan, kita tengok keadaan manusia dulu. Orang yang ikut Allah Ta'ala begitu beruntung, orang yang lawan Allah Ta'ala begitunya Allah Ta'ala buat. Maka kita pergi ziarah, kita pergi travel, pergi tengok pemandangan-pemandangan itu untuk rezeki di samping benda itu. Untuk pulangnya kita gunakan rezeki pada benda lagu tu juga. Antara menggunakan rezeki yang baik, cara menggunakan rezeki dengan saluran yang betul. Pergi tempat-tempat lagu tu. Dan petua-petuanya lagi, lagu tu lah semaya duha, selawatlah banyak. Hal tu sangat mustajab. Dan antara selawatnya lagi, selawat dipanggil selawat ridha dipanggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Baca 70 kali di kedai kita nak buat ke, di kedai ke, di restoran, di gapo dia kita nak buat, baca selawat tu insya-Allah manusia akan mari dan suka. Benda ni tak ada kaitan dengan jin. Kadang-kadang perbuatan kita menyukakan orang. Orang jadi suka nak bergaul kita, suka nak masuk tempat kita. Ada tempat tu kadang-kadang orang tak suka. Kadang-kadang kita sendiri tu menyebabkan orang tak suka. Tetapi antara benda yang menyebabkan orang suka adalah amalan lagu tu. Selawat banyak-banyak, maka Allah Ta'ala yang memegang hati manusia akan ubah kepada hati dia, jadi suka nak mari tempat kita. Itulah sedikit sebanyak. Tambah lagi Ustaz Uwe lah. InsyaAllah takut dia nak tambah ke. Amalan-amalan bagi hebat-hebat. Wali-wali. Ustaz Uwe kita nak nanya hot lain sikit Ustaz. Boleh takut dia nak komen boleh lah. Ustaz, apa ni kita ada tengok di Facebook tu, madrasah ngepeng kata ada umrah dengan ziarah. Dengan Ustaz Muhaizat lah. Kata Sabit apa pula ziarah dengan rezeki tadi tu. sedih molek tak? Bunyi Ustaz Muhaizat sebut ni kata
Pergi umrah ziarah tu. Jadinya aku cerita sikit Zat. Tak lari tajuk ni. Ada Tak. rezeki halal dia. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kerana permintaan suruh royak juga tentang ziarah. Jadi kita capul lalu. Ziarah dengan termasuk dalam petua lalu. Jadi ana lebih pada petua ni banyak. Petua untuk murah rezeki, untuk lancar rezeki. Seperti Ustaz Muhammad Zawayak tadi, semaya duha, selawat dua tu. Di akhir selawat rida tu. Jadi sebenarnya dalam memakna ke pertambahan rezeki ni Tuhan sudah beri makna. Dalam Quran, la in syakartum La la azidannakum. azidannakum. Tu dia. Kalau siapa nak bertambah rezeki, Tuhan ya tambah. Maka bersyukurlah. Bersyukur. Cuma kita memaknai syukur tu lagu mana? Syukur sebenar adalah kita guna apa yang Tuhan bagi ke kita lah ni kepada untuk benda yang sepatut kita dijadikan untuk apa. Kalau kita dijadikan untuk kenal dia, untuk ibadat pada dia, maka jadi dah semua rezeki yang Tuhan beri, hak zahir, hak batin ke kita atas jalan tu. Jalan kita nak mengenal, jalan kita nak bertambah takwa, jalan bertambah ibadat. Jadi seumpama yang kita buat ziarah, aku tanya pasal ziarah tadi, maka madrasah buat ziarah, asasnya yang pertamanya mahabbah. Untuk cinta. Cinta di antara kita dengan orang terdahulu. Kerana cinta ni tak ada batas. Boleh kita bercinta lah ni, boleh bercinta zaman dulu, dia tak ada batas tepat, dia tiada batas masa. Itu lebih cinta. Jadi kita nak pupuk cinta ke masyarakat kita, ke orang-orang bersama kita ziarah tu, mencintai Rasulullah pergi ziarah. Tak, pergi buat umrah. Dalam nak meraih cinta Allah belaka tu. Rasulullah besar. Lepas tu ziarah ke Mesir, berapa ulama Husain pada sana, Sayyidina Husain, Sayyidatina Nafisah, semua sekali kita pergi tempat dia, kita dengar siapa dia, dan kita pupuk cinta. Mudah-mudahan keberkatan dia tu kita pergi ziarah akan masuk. Dan orang yang meninggal, dia masih ada di dunia. Dia tak ada duduk lain. Semua sekarang ni hak mati semua duduk di dunia. Hak duduk bawah dengan duduk atas. Dan dia tahu siapa dia hak ziarah dia. Kita nak minta syafaat dia. Mula-mula syafaat kubra. Hak Nabi kita sendiri Muhammad SAW. Lepas tu anak beranak dia, ulama-ulama yes, mengikut jalan Rasulullah. Kalau kita pergi sekali dia tengok, cukup dah ke untuk kita boleh syafaat dia. Nah, pergi ke Yaman semua sekali, atas dah satu. Jadi kita buat selama 22 hari. Lebih kurang 15,900 ataupun 16,000. Kira murah dah tu kali. Murah dah tu. Tak tahu takut sera. Nak rasa ke sera tak tahulah. Tapi negara kira tu. gilah. Jadi kita buat benda tu untuk kita sebenarnya kita nak pupuk cinta kita. Yang keduanya kita nak berapak silaturahim. Sebagaimana kita jalan lagi luah pemandangan. Luah pemandangan bertambah pengalaman, bertambah pembelajaran. Nah, dengan tok guru, dengan Ustaz Muhaizak sekali, mudah-mudahan kita boleh dibimbing oleh dia dalam perjalanan kita. Nah, kita kalau duduk rumah, kita sera wali belaka. Antara kita pergi luar negara. Berjalan musafir, boleh tahu siapa dia. Orang itu perangai lagu mana. Nah, kita perangai lagu mana? Kita sendiri. Kita pun tak tahu siapa dia kita. Bila kita jalan dengan orang, kita tahu. Kita ambil cana kat orang ke, kita ambil susah senang orang ke, kita buat diri kita ke, kita mendoa ke umat Muhammad ke. Semua benda tu penting dalam kita berjalan. Nah, waktu kita kena ada juga musafir. Tak boleh duduk cokor, musafir. Lebih lagi musafir tempat-tempat molek. Tu ya. Jadi kita buat 22 hari ataupun 21 hari, 7 hari di Mekah, 7 hari di Mesir dan 7 hari di Yaman. InsyaAllah lah. Secara rekah lah kalau nak secara detail kena tanya SU lah.
Orang dia tak ada. Tengoklah. Dengan iklan tu ada tempat yang hubungi. Jadi soalnya bila kita guna nikmat ataupun rezeki tu hewi ke arah tu, maka kita dipanggil bersyukur. Kalau niat kita molek lah. Niat kita molek. Kerana sebenarnya untuk pertambahan rezeki, ya pertambahan ni, kalau kita nak royak saja zahir tambah, berapa banyak hak ditambah untuk mencukupi sebenarnya. Kalau kita nak pertambahan. Kalau kata la azi dan nakum pertambahan cuma mana untuk cukupkan nafsu kita. Allah. Jadi Quran ni tak gabung dengan nafsu. Dengan hak kepala otak kita nafsu tidak. Ya. Pertambahan di situ maknanya Tuhan tambah kita hati yang berkat. Hati yang berkat yang mana seru rasa reda dia cukup dah ya Allah. Hak tu hak nak. Hak tu pertambahan tu. Bila bersyukur. Mungkin kita tak bersyukur, hati kita tidak molek, tidak reda ke Tuhan. Kerana rezeki kita tu haram. Sama ada halal, sama ada zahir atau batin. Kita menerima rezeki yang haram. Hak batin supaya kita mazmumah hak masuk dalam hati kita, rezeki kita. Kita diterima benda tu. Maka membuat ke hati kita tidak reda. Tak ada pertambahan rezeki. Tu maksud secara batin rezeki. Pertambahan sebenarnya. Kalau dia tu hewi rasa cukup, rina'un nafsi, tak ada berapa. Suruh kaya daripada orang lain. Allah. Kita nak harta banyak. Kita nak mudah dah senang. Mudah bukan duduk daripada harta. Pada benda-benda yang zahiriah. Tapi mudah ada pada hati. Kita rasa cukup. Kita duduk dengan Tuhan. Pun mudah urusan. Allah Rabbi. Wallahu a'lam. Rasa penuh molek. Takut Ustaz Haji kita lah. Ustaz Haji nak sambung, nak komen bak travel kita, tak ada ke? Nak royak maklumat kita ke? Tak ada. Ni. Tu kan Ustaz Haji kita tu deh. SU kita tu. Okey, jadi apa ni Ustaz? Saya pergi tanya pihak madrasah lah itu. Saya tanya pihak madrasah itu, katanya lebih kurang tinggal 15 atau 10 hari lagi. Hak ni Ustaz deh untuk umrah ziarah lagi. Jadi kita nak maklumkan kau ni lah, hadirin-hadirat ataupun penonton hot live ni, kalau nak join lah Ustaz dah, umrah dan ziarah untuk dapatkan rasa mahabbah kita, hubungi kita terutama dengan Rasulullah SAW, boleh hubungi Ustaz Fakhrul Razi, call ataupun WhatsApp 013-922-9048. Dah. Ada rasa ngepin di Facebook Ustaz dah. Rasa lah ada. Jadi Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan. Ya, jadi kau dah insya-Allah dah. Hak ni hak tahun depan dah lah 2024. Insya-Allah akan datang pula kalau penuh gak. Jadi kita agak kesuntukan masa sikit Ustaz. Saya teruskan kepada soalan tak apa deh. Kau rehat dulu Ustaz, boleh tak? Boleh Ustaz dah. Jadi ada harta kertas ni, tak tahu mari kat mana ni. Boleh Ustaz dah. Soalannya, jika dikata anak itu rezeki, adakah jika tiada anak maka dikatakan tiada rezeki? Apakah yang disebabkan diharamkan rezeki itu? Masalah dapat anak tu rezeki, tak dapat anak tu tak ada rezeki. Ya betul lah. Tak ada rezeki anak. Tidak semestinya tak dapat rezeki anak itu tak dapat rezeki lain. Ada orang diberi rezeki anak, tak ada rezeki harta. Jadi istilah ataupun pertanyaan ayat yang kata tak dapat rezeki orang tak dapat anak tak dapat rezeki. Ya betul. Tak dapat rezeki anak. Tapi tidak semestinya dia tidak dapat rezeki lain. Nabi kata mengenai anak, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang mandu? Rasulullah tengah ramai-ramai dengan sahabat dia, berkali kecek tajuk anak berkali. Tiba-tiba Rasulullah kata, kita dok kecek tajuk mandu. Siapa dia maksud orang mandu sebenarnya? Katanya sahabat, ya Rasulullah, setahu saya orang mandu orang yang tidak ada anak ya Rasulullah. Rasulullah kata, betul, tapi aku nak maksud ke benda lebih luas lagi. Katanya sahabat dia tu, saya tak tahu ya Rasulullah. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Nabi dia lebih tahu pengetahuan ni, saya tak tahulah. Mungkin Rasulullah ada nak beri idea ke apa dia.
Rasulullah kata orang mandul adalah orang yang ramah anak, tapi seorang anak pun tidak memberi manfaat untuk dia. Allah. Bahkan anak tu pula menarik dia daripada kebaikan, menarik dia kepada keburukan. Kadang-kadang ada orang difitnah dengan sebab anak dan isteri. Jadi masalah rezeki itu sendiri, ada orang dapat rezeki ni, dapat orang rezeki ni. Jadi benda yang menghalai daripada rezeki itu semata-mata adalah Tuhan sebenarnya. Tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka mimman tasha. Katalah bagi Allah segala raja yang memiliki segalanya. Dialah yang memuliakan seseorang, dia yang menghinakan seseorang. Jadi semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terhalangnya rezeki jangan menyebabkan kita lupa kepada pemberi rezeki. Kadang-kadang Tuhan halal rezeki daripada kita, tetapi Tuhan nak beri diri dia kepada kita. Allah. Kadang-kadang kita tak dapat satu benda, tetapi kita dapat Tuhan. Ada orang dapat satu benda, Tuhan dia tidak dapat. Maka kadang-kadang terhalal satu rezeki, ditengoklah. Terhalalnya itu, mungkin Tuhan nak memberi diri dia kepada kita. Jadi kesuasiat suasana itu untuk kebaikan untuk kita. Wallahu a'lam. Allah. Ustaz cerita pasal bila Nabi ayat gitu Ustaz tak? Orang hok tak ada anak ni. Saya teringat ada Ustaz baca dulu satu hadis. Kafa bil mar'i ithma an yudayyi'a ma ya'un. Memadailah seorang itu berdosa dengan Allah Taala bila dia sia-siakan orang yang di bawah tanggungan dia. Ustaz ni. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Soalan untuk Ustaz Awal Ustaz. Boleh Ustaz? Soalannya dia kata ambo kerja tapuk projek tapi lo ni tak jalan mana lagi. Hari-hari kerja kena cari kok. Kena buat gapo biar napuk kerja. Jadi soalan ambo berkat ko kerja ambo sebab banyak duduk saja pada kerja. Soalan gitu. Banyak duduk saja pada kerja. Oh. Kau mana cerita tu Ustaz? Sudahlah. Ya, kita ni kalau sudah boleh kerja yang molek, ya halal, maka sabarlah di atas kerja kita tu. Boleh ke tak boleh ke usaha menunggu ke, dalam sabar kita ada berkat. Dalam sabar kita ada kejayaan. Dalam sabar kita ada kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Cuma kita kena berusaha untuk faham lah. Berusaha untuk faham gapo Tuhan kita tu bukan sia-sia. Kita kata orang lain boleh, kita tak boleh. Pasal kita duk nengung. Tidak, nengung kita duk saja bukan sia-sia. Seorang Muslim tak ada sia-sia. Allah. Bahkan hidup dia dengan Allah Ta'ala ada hikmahnya. Yang mana hikmah tu kena cari sendiri. Dalatul mu'min. Benda hilang daripada kita. Maka tak ada benda yang sia-sia. Duk cokoh kau, duk lagu mana pun. Baik belakang hal orang mukmin. Sehingga dia tutup reda Tuhan, tinggal benda haram, buat benda halal. Tak apa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz Muhaizat ada soalan ni. Dia main kutu Ustaz. Tapi duk serah bukan kutu atas kepala ni. Dia jadi dia tanyanya main kutu nego ada penalti kalau lewat bayar sama-sama pok dia. Tapi semua ahli setuju dengan kena penalti tu. Jadi boleh kok gitu Ustaz? Kutu kena penalti deh. Tak ada istilah ni gini. Orang sekarang dari sudut ni bak fiqh lah. Muamalah yang direka buat masa sekarang sehingga tak disebut di dalam kitab, direka satu muamalah. Satu muamalah jual beli, muamalah transaksi tukar barang yang tidak pernah dibuat oleh orang zaman dulu yang menyebabkan satu kekeliruan dan satu benda yang menunjukkan tak puas hati. Maka apabila lagu tu, kaedah dalam kitab fiqh kata setiap benda yang menyebabkan ada unsur penipuan. Apa maksud penipuan? Benda yang menyebabkan rasa tertipu. So, kedua, benda yang berkait dengan gharar, benda tak jelas. Muamalah yang tidak jelas, haram. Ketiga, ada unsur maisir, judi, nasib. Jadi benda-benda lagu ni
ada rasa tak puas hati kau dok. Sekalipun benda itu diredai tapi rasa tak puas hati. Allah, saya lewat mungkin ada sebab tapi kena penalti juga, tak apalah. Dah mungkin janji dah. Tapi rasa tak puas hati. Istilah tak benar. Istilah biar tak boleh. Kalau benda tu ada unsur tidak puas hati, maka tidak boleh buat perjanjian atas dasar tu. Semua muamalah tu hukumnya fasik, terbatal. Gitulah. Komen dari sudut kutu ada penalti lagu tu lah. Jadi gitulah. Macam soalan saat ni kepada Ustaz Syazwel kata kerja duk saja banyak. Ya kerja ni kita kena faham. Rezeki kerja ni ada orang duk saja. Ada orang kerja kilir ya pergi ya ketik gitu ya. Nak suruh 20 tahun duk main tik. Kenapa duk saja kau duk? Kawan ni wak kerja suku sembel. Boleh duit lagu ni. Hak ni lebih banyak lagi. Hak berat lagi kerja saing dia. Saing. PT banyak pada orang pula. Jadi kerja ni jangan nampak gerak ke. Ada kerja kena duduk saja. Oh, awak kena duduk saja. Memang awak kena saja. Bapa awak kena duduk, saya jaga. Oh, pandai awak tak boleh lagi lain pun. Jadi ada orang faham kerja ni gerak kena pergi, kena bangun pagi. Ada orang tak bangun pagi ada kerja juga dia. Kerja dia tidur. Jadi jangan panik dengan keadaan. Jangan tertipu. Asal ini nama kerja. Ada kerja duduk saja pada. Wallahu a'lam, itulah saja. Allah Rabbi. Macam-macam Ustaz ni. Ustaz Wei ada nak tanyanya, kata kalau kita mampu untuk hidup mewah tapi kita ajar anak bini kita hidup sederhana dan biasakan hidup susah, salah kau cara kita gitu Ustaz? Jadi kita soalan tadi kita mampu untuk we kemewahan. Tapi kita pilih untuk sederhana dan ajar cara susah sikit. Maka kalaulah dia adalah tarbiyah, maka terlebih baik. Terlebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bukannya seorang yang hidup melarat, tak ada benda, ada. Rasulullah boleh jadi kaya, tapi dia pilih. Untuk apa? Untuk tarbiyah. Tarbiyah umat dia. Tarbiyah perjalanan. Dia tak ada masalah dah dia. Tapi untuk siapa? Untuk anak bini dia, untuk umat dia. Tu Rasulullah. Kalau dia tak ganjak dah hatinya. Paling zuhud lah tu. Cuma tak ada masalah kalau kita pilih gitu. Setiap orang yang mewah tidak salah. Yang tak mewah tidak salah. Hak salahnya bila hati salah. Kalau sudah benda halal, tinggal lagi hati. Hak salahnya. Kalau kita bermewah-mewah kerana apa? Kerana nak mengecapi nikmat Tuhan biar sedap sikit. Biar syukur lebih besar sikit. Kalau makan ikan kering, syukur tak sedap mana serah. Tak. Kalau kita tanya awak kita lah. Makan ayam pecik dengan ikan kering. Mana serah bersyukur? Mesti ayam pecik. Maka kita ada peti beli ayam pecik tu untuk besarkan syukur kita tu terlebih baik. Kita nak syukur. Bila kita kecapi rasa tu, bila rasa lebih, maka itulah syukurnya jadi lebih. Kalau tidak situ, tak usah buat. Kita pilih tarbiyah. Dan semua dua-dua benda tu adalah tarbiyah. Masing-masing ada jalan belakang. Asal ke benda halal, bismillah, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Allah. Terasa, alhamdulillah. Tu jangan tertipu dengan surah lah. Surah mewah, surah gapo penting tarbiyah hati tu dia. Ada orang dengan surah yang baik, nampak gambarnya mewah tapi tak meningkat di sisi Tuhan. Jadi kadang-kadang mewah tu meningkat pula di sisi Tuhan. Jadi surah tu nombor 2 hak penting dalam hak kita boleh. Kita ada soalan terakhir dah sebab setukar masa sikit dah. Soalan terakhir untuk Ustaz Muhaizat. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang diuji dengan kesakitan dan dia minta kepada Allah untuk sembuh, adakah dia dikira tak redha dengan Allah Ta'ala? Meminta kesembuhan daripada Allah tidak menunjukkan seorang itu tidak redha. Tetapi hati yang tidak puas hati dengan pentadbiran Allah itu tidak redha. Kadang-kadang orang meminta kesembuhan tidak menunjukkan dia itu tidak redha. Ada orang tak minta kesembuhan tapi hati tak puas hati dengan Tuhan. Jadi ridha itu adalah perbuatan hati. Hendaklah kita pujuk hati kita supaya senyap diam di bawah tadbir Allah, syukur dan redha. Manakala kita minta dengan Allah supaya kita disembuhkan penyakit, itu adalah doa.
Bahkan Nabi suruh kita berubat. Kalaulah berubat itu menyebabkan seorang itu dia tidak redha, maka Nabi tidak akan suruh perbuatan-perbuatan yang menjejaskan hubungan hati seorang hamba dengan Tuhan. Maka meminta itu tidak jadi masalah. Bahkan berdoa, apa saja doa untuk kebaikan dikira ibadat. Hak penting hati tu jangan rasa tak puas hati dengan tadbir Allah. Berdoalah sebanyak mungkin. Setiap kali doa mustajab tak doa dikira pahala. Tu sajalah komen. Saya kata tambah. Okey. Ha. Dengan sebab kita berdoa tu Tuhan beri sakit, antara hikmahnya nak suruh mu sedar mu tu hamba tolong minta dengan aku. Allah. Nah, sebagaimana Imam Haddad kata. Nah, aku ni nak minta berapa Tuhan tetap berlaku dah. Semua Tuhan tertulis berlaku dah. Bukan tidak ada, tapi kerana nak menyatakan aku ni hamba dia. Allah. Hamba ni sikit pun ngadu lalu dah. Sebabnya tempat pengaduannya Allah Ta'ala. Itu ya sekadar tu. Ataupun hati yang dalam reda dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Ustaz mau sebut dalam kuliah Ustaz tunaikan hak kehambaan kita kepada Allah Ta'ala Ustaz dia. Jadi insyaAllah rasanya podcast kita setakat ni dulu. Episod ni Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah rasanya sambutan jadi ni ke online apa ni. Lepas tu nampak bos kita pun on ni. InsyaAllah semula kita buat pula lah. Cumanya apa ni Ustaz, minta ada hak tanya esok ada majlis dia Ustaz di Ribat. Hari Ahad. Minta Ustaz cerita sikit Ustaz. Ustaz dah. Jadi sebagai tambahan lah maklumat bertanya. Esok macam biasa Ahad Malaysia ni kita akan adakan majlis maulid di pondok kita. Tetapi esok ada maulid istimewa, maulid Simtud Durar, maulid Al-Habsyi. Kerana yang akan hadir seorang Habib anak kepada Munsik Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi akan mari pada pondok kita dan kita akan baca maulid Simtud Durar, maulid Habsyi yang kita baca tahun ni di pondok. Jadi kita buat majlis tu besar-besar sikit. Jadi hamba dengan rendah diri menjemput kakak-kakak muslimin dan muslimat untuk hadir bersama dan melihat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan orang-orang baik ini dengan pandangan dia, kita memandai dia ataupun dia memandai kita menjadi asbab kita untuk kebersihan hati kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hambanya wakil daripada madrasah Ribat Ustaz Wei apa dia semua menjemputlah untuk hadir beramai-ramai insya-Allah. Bergembira dengan Nabi SAW, pahala ibadah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah dengan pengumuman terakhir daripada Ustaz tu berakhirlah episod podcast kita pada hari ini. Akhir sekali kami anak-anak murid Ustaz lah dan dalam online malam ni mengucapkan selamat menyambut hari lahir Ustaz. Sana helwah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam kesihatan yang baik, berjaya selamat dunia akhirat. Jadi umur ni juga rezeki daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menerima pemberian Tuhan itu dengan jalan bersyukur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan guru-guru kita semua dipermudahkan urusan selamat dunia akhirat. Mau minta maaf dah kepada hok nanya soalan ni malam ni ramai sangat ni Ustaz. Ramai tanya soalan tapi tak ada dah. Insya-Allah kita tanya pada sesi akhir datang. Kita buat part lain pula wedding pula. Ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah jumpa lagi pada episod akhir datang. Minta maaf salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Taala beri kepada kita adalah
bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi, pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.